Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak 5AB, apa khabar? Cikgu harap semua sihat dan bersedia. Okey, sebelum mula kelas, pastikan anak-anak membaca umul kitab dan doa penerang hati. Okey, tajuk hari ini adalah 7.2 iaitu kesan fotoelektrik. Pastikan juga ya anak-anak dapat menyediakan peralatan penting untuk mencatat, sedikit nota lah dan juga buku-buku modul yang disediakan. Okey, kita lihat dulu. Sebelum pergi lebih lanjut, kita lihat apa dia maksud kesan fotoelektrik. Okey, daripada dia punya nama pun dah tahu fotoelektrik. Okey, di mana apabila suatu logam disinari oleh satu cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu, elektron daripada logam itu dapat dipancar keluar. Ini adalah permukaan logam. Apabila cahaya menyinari terkena pada permukaan logam tersebut pada suatu frekuensi tertentu, maka elektron terpancar keluar. Okey, so bila fenomena ini berlaku, ini dipanggil sebagai kesan fotoelektrik. Okey, kita lihat lebih lanjut. Okey, di sini ada satu litar susunan radas yang menunjukkan kesan fotoelektrik. Anak-anak boleh rujuk juga pada buku teks. Okey, pada yang pertama ini ada satu permukaan logam yang peka cahaya. So, apabila logam tersebut disinari dengan satu alur cahaya. Ini sumber cahaya, nak lihat tengok ni ada sumber cahaya menyinari permukaan logam peka cahaya tersebut. Maka elektron akan dipancarkan dari permukaan logam tersebut. Okey, elektron ini dinamakan sebagai fotoelektron dan sekarang ni sedang berlakunya kesan fotoelektrik ya. Okey, maka fotoelektron ni akan terpancar dan dia bersifat negatif, dia akan tertarik ke anod. Dan pergerakan fotoelektron tadi daripada katot ke anod, dia akan menghasilkan arus elektrik di dalam litar. Maka kalau nak lihat dekat nombor 3 ni, miliammeter akan mengesan arus tersebut. Jelas tak anak-anak? Okey, kita lihat satu eksperimen. Okey, link video untuk eksperimen ini cikgu akan berikan dekat WhatsApp. Anak-anak boleh rujuk. Di mana tujuan eksperimen adalah menentukan nilai pemala Planck menggunakan kit pemala Planck. Okey, di mana kita ada kit pemala Planck iaitu di mana dia ada bateri 9 volt, potentiometer 1 kilo ohm dan LED pelbagai warna. Kita ada merah, kita ada oranye, kita ada hijau dan kita ada biru. Okey, di mana untuk ini arahannya adalah dengan menggunakan LED berwarna merah dulu, kita sambungkan dengan kit pemala Planck seperti gambar rajah. Kemudian, okey, so imbas kod QR tu adalah dia punya jadual. Okey, dan juga laraskan tombol pada potentiometer untuk mendapatkan nilai voltan sama dengan 0.2 volt. Okey, memula laraskan potentiometer ni, ada tombol dia. Kemudian untuk dapatkan nilai 0.2 volt. Okey, dan bila dapat nilai 0.2 volt, catatkan nilai miliammeter bacaan arus. Jadi lepas dah dapat, laras balik tombol dan laraskan sehingga 0.4 volt, ambil bacaan arus dekat miliammeter. Kemudian 0.6 volt dan seterusnya sehinggalah 3 volt. Okey, selepas itu lukiskan graf arus melawan voltan. Ni saya akan tunjukkan kejap lagi. Okey, berdasarkan nilai pintasan graf tersebut, okey, tentukan voltan pengaktifan VA bagi LED merah. Dan langkah ini diulangi juga dengan LED yang berwarna oranye, hijau dan biru. Okey, kita lihat dapatan eksperimen di mana kita ada
Okey, so kita yang atas sekali tu ada merah di mana voltan pengaktifan dia dapat 1.7 volt Okey. So ini adalah bacaan, kita tengok bacaan pada paksi X Okey, so nampak tak? Mula-mula arusnya kosong, bila jumpa dengan voltan pengaktifan, so dia akan menaik arusnya Okey. So seterusnya yang kedua, warna oranye kita dapat voltan pengaktifannya 1.90 volt. Warna hijau voltan pengaktifannya 2.00 volt dan warna biru voltan pengaktifannya 2.45 volt Okey. Okey, tadi graf tadi dah tengok kan. So ini sebenarnya dia nyatakan di sinilah voltan pengaktifan tadi kita boleh daripada pintasan V pintasan X ni. Okey, graf apa yang kita kena plot? Graf arus melawan voltan yang macam tadilah. Tadi ada 4 graf kan. Dia satukan pada satu tempat. Graf tu sepatutnya 4 tadi. Dia combinekan jadi satu. So macam mana nak tengok voltan pengaktifan? Tengok pada pintasan V lah. Bagi graf I melawan V. Okey. Jadi tadi anak-anak jangan confuse lah. Yang mendata tadi nilai I yang tegak lurus ni, turut lurus ni, walaupun dia dekat atas sebenarnya dia mewakili arus yang kosong Okey, kemudian daripada data yang kita dapat, tadi kita jadualkan di mana merah dia punya panjang gelombang 623 nanometer darab 10 kuasa negatif 9. Oranye 586 nanometer, hijau 567 nanometer, manakala biru 467 nanometer. Okay, tadi kita dah dapatkan daripada graf I melawan V, arus melawan voltan. Kita dah tengok pintasan voltannya, pintasan X nya adalah voltan pengaktifan. Okey, di mana VA adalah untuk merah adalah 1.78 volt, untuk orange 1.90 volt, untuk hijau 2.00 volt. Manakala VA untuk biru adalah 2.45 volt Dan kita kira juga 1 per lambda Okey, so 1 per lambda bagi merah adalah 1 per 623 nanometer dan kita kira kita dapat 1.605 darab 10 kuasa 6 meter negatif 1 anak-anak jangan terlepas pandang dia ada gandaan dia ada darab 10 kuasa 6 tu. Begitu juga dengan orange kita dapat 1.706 darab 10 kuasa 6 dan juga hijau 1/567 nanometer kita dapat 1.764 darab 10 kuasa 6. Kita buat gandaan 10 kuasa 6 supaya nanti senang nak plot graf Manakala biru 2.141 darab 10 kuasa 6 meter negatif 1 iaitu nilai 1 per lambda So seterusnya kita lihat komplotan graf voltan pengaktifan melawan 1 per lambda. Kenapa kita kena plot graf ni? Sebab nanti kita nak kira pemalar Planck melalui graf inilah hubungan voltan pengaktifan dengan 1 per lambda. Okey, kalau nak lihat di sini, so kita dah plot lah tadi yang kita dapat. Okey, yang ni LED putih tak masuk kan tadi? Okey, LED putih untuk panjang gelombang LED putih 793 nanometer manakala dia punya voltan pengaktifan adalah 1.35 volt dan juga dia punya 1 per lambda adalah 1.261 darab 10 kuasa 6 meter negatif 1. So di sinilah dia punya titik dia X ni. Okey, yang kedua dia plotkan LED merah, seterusnya LED oren, LED hijau dan juga LED biru. So dia gariskan, dia ambil garisan terbaik di situ Okey, garisan ni tak kena semua titik tapi seimbang atas dan bawah lah. Okey, so di sini macam biasa bila kita dah ada graf, kita kira kecunan lah. Lagi graf garis lurus kan. Okey, kenapa kita perlu kira kecunan? Jom kita lihat Okey. Berdasarkan graf, nilai kecunan graf M dan pemalar Planck dapat ditentukan. Okey.
So, di mana pemalar Planck, kalau melalui rumus, kita dapat daripada M darab E bahagi C. Itu adalah cas satu elektron, 1,6 darab 10 kuasa negatif 9 coulomb. Dan C adalah laju cahaya dalam vacuum 3 darab 10 kuasa 8 ms negatif 1. Okay, kecerunan daripada graf kita kira lah. Tadi kita dah buatkan segitiga, kita kira 2.5 tolak 1.38 bahagi 2.20 tolak 1.26. Jangan lupa sebab tadi kita plot ada 1/lambdanya ada darab 10 kuasa 6. So dapatlah nilai kecerunan 1+19 darab 10 kuasa negatif 6 volt meter. Sebab apa volt meter? Kita plot voltan pengaktifan melawan 1/lambda. Okey. Di mana dah dapat kecerunan, kita boleh kira pemalar Planck. Di mana pemalar Planck adalah M darab E bahagi C. 1.19 darab 10 negatif 9 kita kira tadi M. E adalah cas satu elektron. Okey, 1.60 darab 10 kuasa negatif 19 bahagi dengan laju cahaya. Dan kita dapati pemalar Planck adalah 6.35 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. So, kita dah dapat nilai pemalar Planck. Sebelum ni kita gunakan kan. So, hari ni kita nampaklah bagaimana pemalar Planck tu kita dapat nilainya melalui eksperimen tadi menggunakan LED yang berbagai warna. Okey. Di sini, kita ulang lagi sekali. Apabila kita plotkan voltan pengaktifan melawan 1/lambda, okey, kita akan dapat satu garis lurus meningkat meningkat dengan linear lah, bertambah secara linear. Okey, so di sini kita dapati kecerunannya adalah bersamaan dengan pemalar Planck darab C laju cahaya bahagi dengan E, cas satu elektron. So, M sama dengan H, C bahagi E. Maka, H adalah ME bahagi C. Dan kita dah kira pun tadi. Yang ini cuma reminder lah. Okey, kita lihat seterusnya kesan fotoelektrik. Ciri-cirinya sebelum tu kita dengar dulu penerangan Okey, kesan fotoelektrik berlaku apabila cahaya menyinari permukaan suatu logam. Ini ulangan. So rasanya ni kali ketiga cikgu ulang. Maka elektron dalam logam tadi menyerap tenaga cahaya dan terlepas dari permukaan logam. Okey, menurut teori klasik, gelombang cahaya ni adalah spektrum yang mempunyai tenaga yang selanjar. Okay, jadi menurut teori klasik mengatakan kesan fotoelektrik seharusnya boleh berlaku pada sebarang frekuensi gelombang cahaya. Okay, di mana cahaya yang terang ada kandungan yang tinggi dan boleh mengeluarkan elektron dengan cepat. Manakala cahaya yang malap pula, kandungan tenaga cahayanya rendah. Jadi elektron perlukan masa yang lebih panjang untuk menyerap tenaga yang cukup supaya dia nak terlepas daripada permukaan logam tersebut. Okey, tapi hasil eksperimen yang mengkaji kesan fotoelektrik ni menunjukkan bahawa pemancaran elektron ataupun pemancaran fotoelektron hanya berlaku apabila frekuensi gelombang cahaya tadi melebihi satu nilai tertentu tanpa tidak dipengaruhi langsung pun oleh keamatan cahaya, tak dipengaruhi pun oleh cahaya terang ataupun cahaya malap seperti mana teori klasik tadi cakap. Okey, dan di mana fotoelektron ni boleh dipancarkan serta-merta pada frekuensi cahaya tersebut walaupun keamatan cahaya rendah, walaupun cahaya malap. Jadi kita lihat ciri-ciri kesan fotoelektrik di sini. Okey, yang pertama, semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam. Yang ini macam ibaratnya macam semakin tinggi suhu, semakin tinggilah tenaga kinetik. Tapi yang ini semakin tinggi frekuensi. Okey.
Seterusnya, frekuensi minimum yang boleh mengeluarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang F0 bagi sesuatu logam. Okey, so frekuensi minimum frekuensi ambang dipanggil. Okey, tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung pada keamatan cahaya. Tadi pun dah sebut kalau keamatan cahaya bertambah, okey, tidak menghasilkan fotoelektron yang lebih bertenaga kinetik. Walaupun cahaya itu semakin terang, maka tak ada pun kaitannya dengan fotoelektron yang semakin bertenaga tenaga kinetik lah tinggi tak ada kaitan. Okey, dan yang keempat, fotoelektron dipancar serta merta apabila permukaan logam disinar dengan cahaya. Okey, kalau lihat di sini, okey, dia bandingkan okey, daripada yang awak belajar elektronik tu kan, pancaran termion, pemanasan, logam dipanaskan, elektron bebas Pengeluaran elektron dari permukaan logam melalui pancaran termion mengambil masa yang lama. Ingat lagi tak belajar masa tajuk elektronik yang awal-awal Logam dipanaskan, maka elektron tu akan bertenaga kinetik, lepas tu dia akan terlepas daripada logam tersebut. Yang ini mengambil masa yang lama. Berbanding dengan cahaya, bila cahaya tersebut, okey, dia mencapai frekuensi ambang kat situ, so maka elektron tersebut keluar. Fotoelektron tersebut keluar daripada logam tersebut dengan serta-merta Okey, so pengeluaran elektron dari permukaan logam melalui kesan fotoelektrik berlaku secara serta-merta. So anak-anak tolong ingat, ini 4 ciri bagi kesan fotoelektrik. Yang pertama, tenaga kinetiknya bergantung kepada frekuensinya. Semakin tinggi, semakin besar tenaga kinetik fotoelektron tersebut. Yang kedua, frekuensi minimum yang boleh mengeluarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang. Okey, manakala yang ketiga, tenaga kinetik tu tak bergantung pada keamatan cahaya. Dan yang keempat, fotoelektron boleh dipancar serta-merta. Bermaksud kesan fotoelektrik berlaku secara serta-merta dengan cepat. Okey, yang ini diulang lagi sekali Frekuensi ambang F0 ialah frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada satu jenis logam. Okey, kita lihat. Okey, yang ini aplikasi fotoelektrik ni sebenarnya dalam 7.3 tapi sebab 7.3 tu cikgu nak ajar banyak pengiraan, jadi cikgu selitkan sikitlah aplikasi ni sedikit di mana yang pertama, lampu LED di sepanjang jalan raya yang beroperasi dengan sel suria lebih jimat tenaga dan mesra alam So dia gunakan cahaya matahari lah. Okey, pada waktu siang, kesan fotoelektrik sel suria membolehkan tenaga elektrik disimpan dalam bateri. Manakala malam pula, lampu LED akan menyala apabila dibekalkan kuasa daripada bateri tersebut. Yang ini menggunakan solar Aplikasi seterusnya, okey, kalau tengok Nor Complex Solar Power Plant yang terletak dekat Gunung Sahara adalah stesen jana kuasa yang menggunakan susunan sel suria terbesar di dunia. Okey, dia boleh menghasilkan sebanyak 580 megawatt untuk kegunaan 1 juta penduduk. Bayangkan betapa jimatnya sebab dia menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, kita lihat. Pengesan imej merupakan komponen utama dalam kamera beresolusi tinggi. Okey, komponen ini digunakan untuk menukarkan cahaya kepada isyarat elektrik yang boleh diproses menjadi imej digital. Dan akhir sekali, semua aktiviti, hampir semua aktiviti dalam stesen angkasa antarabangsa ISS bergantung pada sumber elektrik yang terhasil daripada panel suria. Okey, ISS mempunyai 16 sayap panel suria dan setiap panel mempunyai 33,000 sel suria besar 35 meter darab 12 meter.
Okey, dia boleh menjana sehingga 84 hingga 120 kilowatt. Okey, nampaknya sampai di sini sahajalah video kali ini. Kita akan jumpa untuk tajuk subtopik yang terakhir minggu depan untuk bab 7 ni. Okey, so sekarang anak dah tahulah macam mana sel suria tu boleh menjana tenaga elektrik berdasarkan kesan fotoelektrik yang baru belajar tadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.